Kejayaan yang sangat besar buat Malaysia pastinya Datuk Mahathir yang tidak pernah menghampakan peminat serta penyokong, gemilang dengan gelaran Mr. Universe sebanyak 6 kali juga 6 kali Mr. Asia dan emas di Sukan SEA. Betul tu, dan pencapaiannya cukup memberangsangkan, namun dirinya tetap kekal dengan persona rendah diri dan terus memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia. Dan pada hari ini kami amat berbesar hati kerana menerima kehadiran Datuk Mike Mahin sendiri ke studio Nadi Arena. Hai Datuk, how are you? Baik, sihat. Alhamdulillah. Nampak sedia tadi Datuk. Daripada press conference ataupun statement yang Datuk berikan, nak tanya dulu first. Tapi ni on the side of makanan lah sebab kita tahu nak kena jaga badan kan, sentiasa kena fit. So lepas dah umumkan ni, apa first thing first yang Datuk nak fikir nak makan dulu? Selama ni banyak bantang larang kan? Yes. Now dah boleh makan apa-apa dah. Kalau Datuk nak makan apa dulu? Tak tahu. Banyak sangat. Banyak sangat. Ya, jadi Finally. So bagi saya akan makan lah, walaupun saya makan rendang ke apa ke, dan I will still follow my diet lah. Rasanya in terms of lifestyle, sebab kita tahu Datuk seorang yang memang jaga fitness, memang jaga badan. Adakah akan kekal dengan rutin sebegitu? Yes, saya akan kekal. Saya akan training macam biasa. Saya akan jaga makan. Bila ada cheat day tu, cheat day lah. Jadi saya tetap akan keep fit lah. So satu contoh untuk belia-belia di luar sana lah. Walaupun dah bersara, still fit. Ya, tapi sebab it's also untuk kesihatan. Yes. Kan? Okey Datuk, kalau kita lihat Fariha kepada wajah Datuk tadi penuh emosi, kita nak tahu juga macam mana pula dengan reaksi orang luar ataupun the general public tentang pengumuman tadi. How did people respond to you announcing yang you are retiring? Ada yang kata ucap good luck, ada yang tanya kenapa. Jadi ada yang kata you still can go. Tapi I think times is up lah. So I feel saya lagi rela sebab kecederaan kan. So saya tak boleh perah lagi. Kalau saya perah, saya takut nanti in future another 5-10 years benda ni akan jadi lagi serius, lutut dengan shoulder. Adakah memang disebabkan kecederaan semata-mata ataupun itu jadi aspek utama Datuk untuk bersara ataupun ada juga orang kata aspek-aspek lain juga yang menjadi... Sebenarnya kecederaan itu aspek utama saya. Sebab saya dah fikir masa-masa masa kat Nepal dulu, lepas menang Nepal, saya tahu sakit tu memang ada sana. And then saya try all out for World Championship di Korea. Lepas menang, saya dah hati saya dah niat dah 60% dah cakap dah saya nak, I think I going to retire. Tapi masa tu arwah Tuan Kamar Zaman, Vice President Bina Badan, arwah ada bagi tahu saya dekat airport, dia kalau boleh nak saya bertanding lagi 2 tahun. Sampai SEA Games 2025. Tapi saya kata saya akan cuba tengok dalam latihan macam mana. So balik tu saya pun start training. Lepas 2 bulan ni saya rasa memang tak boleh pergi. Tak boleh pergi dah. Ya. Tadi Datuk kata masa tu dah 60% dah rasa nak bersara kan? Yes. When was the first 10% tu muncul dekat Datuk punya hati? Bila terdetik ni macam okay, it's time for me untuk bersara? When was this? Dah lama ke ataupun baru juga? Baru juga. Sebab masa tu media pun ada tanya saya kat airport bila saya balik pada World Championship, tapi saya bagi tahu dia orang anything also saya will discuss with persatuan. Tapi persatuan arwah Tuan Kamar Zaman dia kalau boleh nak saya bertanding. So saya bagi tahu dekat arwah, bagi saya time dulu, saya tengok latihan saya macam mana. So dalam persiapan latihan tu saya rasa kecederaan tu recovery dia lambat. Jadi saya rasa memang it's time for me to give up lah. Tapi mungkin ada perancangan selepas ni kan. Tapi sebelum nak tanya perancangan Datuk selepas ini, kita nak tanya jugalah sepanjang Datuk berada dalam kerjaya sebagai seorang bina badan ni kan, bina badan dah dapat memberikan kejayaan banyak. Ada ke orang kata pencapaian yang sebenarnya Datuk tak sempat lagi nak capai, membuatkan emosi Datuk bila orang kata memberitahulah secara rasmi dah bersara, memberi kesan yang besarlah pada Datuk sendiri? Bagi saya emosi yang saya tu sebab bagi saya is a passion bagi saya. Saya tak harapkan wang ringgit.
saya buat ni untuk for the country. So terlalu lama kan. 26 years. 26 years. Sedih lah. Kami rasanya satu Malaysia juga merasakan sedikit kehilangan. Bukan sedikit kehilangan, banyak kehilangan tu sebenarnya. Kehilangan Farihah, jangan menangis Farihah. Okay. Saya faham. Saya juga sedang menahan hati ni sebenarnya sebab kita semua sayangkan Datuk. Sebenarnya kami semua, we always adore you and kami sentiasa menantikan berita baik. Setiap kali Datuk pergi bertanding, kami yakin bahawa Datuk akan pulang dengan berita yang gembira. Farihah, I nak nangis Farihah. Okey, tapi ada soalan yang tertanya-tanya juga kan. Ada lagi satu gelaran yang mungkin Datuk impi-impikan sebagai trofi olahragawan, tapi mungkin Datuk tak dapat nak capai itu. Ada ke sedikit kata-kata daripada Datuk? Saya harap anugerah olahragawan 2023, kalau saya dicalonkan, saya harap saya dapat. InsyaAllah, mana tahu. Yeah. Okey, so kita try to ceriakan sedikit lah. Sikit, Kita try to ceriakan sedikit. Sebab masih ada situasi kita ni. perancangan. Sebab Datuk sebenarnya bukan meninggalkan terus, betul tak? Yes. Cuma tak pergi bertanding je lah. Yes. So, apa yang Datuk paling look forward tu selepas bersara ni, you will, tak adalah bersara sepenuhnya, tetapi basically you will be behind the scene lah kan. Yeah. Apa yang Datuk look forward to the most? Coaching. Sebab dengan pengalaman saya selama 26 tahun dalam bidang ni, inside and outside of the sports, saya rasa saya lagi suka jadi sebagai seorang jurulatih. So bila ditawarkan sebagai pengerusi jawatan kuasa pembangunan bidang badan ni, Datuk ada orang kata plan yang Datuk nak buat sendiri ke based on your pengalaman sebelum ni yang nak dibawakan kepada atlet-atlet baru? Saya menghargai apa yang Persatuan Bina Badan bagi saya sebagai pengurusi pembangunan. Tapi pengurusi pembangunan ni bagi saya bidang saya ni, saya seorang atlet. Saya lagi mesra dengan atlet kebangsaan. Jadi even atlet-atlet pun, ramai atlet pelapis dan atlet yang ada sekarang ni pun, diorang semua harapkan saya jadi jurulatih. Sebab diorang kata it's not, jurulatih ni bukan kita baca buku kita jadi jurulatih. Kalau baca buku jurulatih, Semua orang pun boleh Dayang buat pun kan? boleh jadi coach bina badan. You pun boleh jadi coach. You pun boleh dapat tahap 1, tahap 2, sains sukan semua. It's all pengalaman. Bila nak kontrol air, bila nak berhenti garam, bila nak load garam balik. It's all science. It's like a mathematics, mana you belajar sendiri. Jadi benda ni pengalaman penting. Dan untuk saya jadi seorang jurulatih bina badan, dengan pengalaman, you sendiri pernah kena bagi doping dulu. Jadi you tahu you clean. Seorang jurulatih yang tak pernah bagi doping, tak pernah pergi pertandingan antarabangsa, international level, dia tak akan tahu. And then PR, it's a subjective sports. You punya PR kena bagus dengan judges di luar sana, official di luar sana, international judges, mingle around, borak dengan dia orang, get good relationship. So bila you pergi, they know you. And especially me as a 6 times world champion in this category, saya hold rekod dunia dalam kategori ni. Tak ada orang sampai 6 kali. So dia orang kenal saya. Saya kata, I'm a coach now. This is my boy. Take care. So this is subjective sports, bukan like 100 meter. You come first, you win. It's all how you plan. You know, benda ni, itulah yang kata pengalaman penting. Okeylah, sebenarnya bila dah dengar daripada Datuk sendiri ni, maybe before this, I picture yang sebagai atlet bina badan ni is all about training, jaga makan, jaga badan. Tapi sebenarnya di sebalik segala keperluan itu ada lagi benda-benda lain yang kita kena make sure tip-top relationship dengan judges apa semua. Tapi daripada pandangan Datuk sendirilah kan, have you identified any pelapis-pelapis ni yang boleh jadi the next Mike Mahan? Ada? Ada few of them. Daripada tentera pun ada seorang atlet yang bagus. Zainal Arif, dia bagus. Lepas tu daripada JB, Amin Rashdad daripada JB. Saya selalu keep dalam telefon dengan diorang, selalu borak. Diorang pun kadang-kadang call saya, tanya nasihat. And then dekat KL pun ada seorang, Faiz Arifin. So diorang all keep in touch lah, sebab semua harapkan bila saya retire, diorang semua tanya kenapa nak retire. Kalau retire, diorang harapkan saya jadi jurulatih. Sebab saya tahu feeling seorang atlet. Sebab atlet yang bertanding di Malaysia lain. Kalau so called you are a coach, you bertanding setakat national championship,
there are thousand of them dekat Malaysia bertanding national championship. Kalau international level, there few saja. So pengalaman kita pergi sana so very important. So dia orang semua they are hoping lah. Tapi saya setujulah sebab sebagai atlet yang dah mengalami sendiri apa yang terjadi, sedih, jatuh bangun sebagai seorang atlet tu semua Datuk boleh sharekan pada atlet-atlet yang bakal mendatang kan. Tapi Datuk mungkinlah sebelum kita mengakhiri ataupun lepaskan Datuk, apa kata-kata Datuk kepada orang yang sentiasa menyokong kerjaya Datuk sebagai seorang atlet Kata-kata ucapan Datuk lah kepada penonton kita. Saya bekas atlet Bina Badan Negara. Bekas. Nak ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa sokong sukan Bina Badan dan juga sokong saya. Kalau ada salah silap minta maaf. MSN, ISN dan KBS yang selalu bagi sokongan dan juga Persatuan Bina Badan Malaysia. So, walaupun saya dah bersara menjadi seorang atlet Bina Badan, saya harap saya boleh jadi coach Bina Badan. Terima kasih. InsyaAllah, kita pun harapkan perkara yang sama. Zero doping. Semua atlet kena ikut jejak langkah Datuk Maik Mahen. Alright, kita nak ucapkan terima kasih juga Datuk kerana bersama dengan kita hari ini. Hopefully selepas ni ada perkembangan yang lebih baik dalam sukan Bina Badan kan? InsyaAllah. Maybe kembali nanti kita interview coach pula. Thank you so much Datuk. Good luck and all the best untuk thank you. kerja yang akan datang selepas persara ini.